Isu berita palsu bukanlah satu fenomena yang baharu. Malah, penyebaran berita atau kenyataan yang tidak benar dilihat semakin meningkat sejak era pandemik COVID-19 ini. Penyebaran berita palsu ini juga kadang-kadang tersebar lebih pantas dan meluas daripada berita yang sahih, sekaligus memberi impak negatif kepada minda masyarakat. Baru-baru ini, Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin telah memohon pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap kumpulan anti-vaksin yang masih berterusan menyebarkan berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 hingga mengancam kesihatan awam. Harus diingati oleh semua pihak bahawa penyebaran berita palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Okey, itu tentang aspek undang-undang. Jadi bercakap pula dalam aspek yang lain yang melibatkan aspek psikologi, kehidupan anda dan juga pada masa depan. Sebab kita bimbang ia menjadi darah daging ataupun sesuatu yang memang dah sepati sukar untuk anda tinggal satu hari nanti. Ya, kerana rentetan daripada cerita yang kita kongsikan tadi, YBKJ juga ada memuatnai ucapan di Twitter mengatakan ada masanya untuk mendidik. Tetapi ada juga masa untuk menegakkan undang-undang. Jadi laporan polis telah pun dibuat, tapi kita nak tahu bagaimana sebenarnya dari sudut psikologinya kepada orang yang melakukan ataupun menyebarkan berita palsu dan orang yang menerima kesan ataupun impak terhadap berita palsu tersebut. Kita akan bersama dengan tetamu kita secara maya, Dr. Fauzia Mat Saad, pakar kaunseling dan psikologi Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum Fitri dan Anim. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih doktor bersama kita untuk pagi ini memberikan ilmu. Baik doktor, tadi ada sebutkan di awal tadi di mana zaman sekarang teknologi ini umpama sungai, macam-macam perkara yang mengalir di situ ya. Ada bahan yang ilmiah, ada bahan yang terlarang, ada berita palsu. Jadi macam mana untuk kita dah bagi kesedaran sebab dah sebut tentang undang-undang, dah sebut tentang ancaman. Tapi masih lagi mereka ada rasa yang obses pada berita palsu yang mungkin lebih banyak garam, rempah dan juga cilinya. Doktor. Baik, saya akan bercakap daripada aspek psikologi lah ya. Orang yang ciri-ciri orang dari sudut psikologi, orang yang suka menyebar berita palsu. Pertama, kita kategoriskan dia sebagai narsisisme. Narsisisme ni dia taksub pada diri dia. Maknanya mereka taksub pada diri sendiri dan gairahlah mendapat nama dekat Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Dan mereka juga ingin terkenal. Dan yang penting mereka nak pengaruh orang yang pertama yang mewiralkan dan menyebar berita palsu. Kategori sudut psikologi yang kedua saya kategorikan sebagai orang ni rendah esteemkan diri. Maknanya orang ni kurang mendapat kasih sayang. Hidup mereka hanyalah media sosial dan mereka dapat kepuasan mendapat like dan orang seperti ini dia nak perhatian. Seterusnya kategori ketiga saya katakan ini adalah penyakit sadisme. Sadis ni dia boleh keseronokan, kesenangan tengok orang susah lah. Bila dia sebarkan berita palsu ni kan dia akan menimbulkan kesusahan, malu dan juga dalam contoh dalam pandemik ni boleh menyebabkan kematian, dia dapat kepuasan. So saya kategorikan orang yang suka menyebar berita palsu ini adalah daripada tiga golongan yang mempunyai sakit mental inilah. Itu kita bercerita tentang mereka yang menyebarkan ataupun mereka yang mereka cerita palsu dan sebagainya. Bagaimana impak dari sudut psikologinya kepada mereka yang terkena tempias disebabkan sebaran maklumat itu mungkin mengubah keadaan ataupun persepsi orang awam terhadap diri sendiri, diri mereka? Daripada sebab saya terlibat aktif dalam telecounselling ya, termasuk MyCare dan pelbagai yang medium yang saya membuat telecounselling, antaranya adalah menyebabkan trauma lah kepada orang yang mendapat terkena dengan berita palsu ni lah. Ia boleh menjejaskan fungsi seseorang, dia menjadi kemurungan dan melibatkan hubungan kekeluargaan dan dengan masyarakat akan berubahlah sebab dia rasa malu, dia rasa terhina dan pelbagai lagi lah yang kebimbangan dan sebagainya lah dan juga ada aspek ancaman diri lah. Dia meninggalkan kesan kepada orang yang menjadi mangsa berita palsu tersebut. Baik, doktor, mungkin lain peringkat pendedahan, lain dia punya
kadar pemahaman ya. Mungkin kalau isu itu berlaku dalam kampung, lain impak dia. Kalau dalam kalangan orang yang profesional, lain impak dia. Dalam kalangan agamawan, lain impak dia. Bermaksud setiap orang tu ada sekeliling penerimaan yang berbeza. Jadi macam mana kalau ia berlaku pada orang yang mungkin tidak ada kecerdaan terhadap isu ini? Kalau mungkin orang yang educated mungkin nampak, okay, alah ni memang palsu. Tapi bagi mereka yang sebaliknya, percaya bulat dan menjadikan itu sebagai satu hukuman kepada orang yang teranaya berkenaan. Tapi sebelum saya menjawab soalan itu, saya nak cakap pasal punca lah. Punca ni orang terlalu senang percaya. Kemudian jabatan netizen negara kita, pengaruh media sosial sangat memberi pengaruh pada masyarakat kita. Terutama sekarang ni di mana kita MCO, lockdown, semua di tangan kita sentiasa memegang handphone. So kita sentiasa bermain dan berinteraksi dengan media sosial. So dalam konteks ini, pengaruh media sosial sangat signifikan dan kuat dalam masyarakat kita. Jadi bagi orang yang terkena tempias dari aspek di-viral dan sebagainya, tentulah meninggalkan kesan psikologi pada orang tersebut. Dan mungkin memerlukan intervensi. Ya. Di sini saya ambil contohlah, contohnya mengenai COVID ni kan. Isu COVID ni, mana banyak diviralkan tentang berita anti vaksin dan sebagainya. Punca pertama daripada awal-awal lagi telah selalu kita, kalau pagi-pagi kalau kita buka handphone akan mengeluarkan isu-isu yang tak betul tentang vaksin lah. Maknanya pengetahuan tentang keburukan vaksin ni dah terlekat pada kognitif seseorang. Apabila dia menjadi lekatan pada kognitif, dia akan mengganggu emosi dan mengganggu tingkah laku di mana dia tidak akan ambil vaksin. Jadi bila kita memberi pengetahuan dan sebagainya, mereka tetap dengan pendirian mereka. Apatah lagi disokong. Macam contohnya saya dapat baru ni, contohnya seorang ustaz bercakap tentang halalnya tidak mengambil vaksin. So benda ini menambahkan kefahaman mereka untuk menjadi anti vaksin. Dan benda ni hingga sebagai contoh ada satu kes di mana suami mengeluarkan hukum tidak membenarkan isteri mengambil vaksin. Jadi kalau dia mengambil vaksin akan jatuh talak. Jadi benda-benda macam ni mempengaruhi masyarakat kita lah, dan risiko yang paling besar dalam konteks ini adalah nyawa manusia. Sebab saya bercakap berkali-kali, tidak semua orang kebal. Faham tak? Kita tak kebal. Potensi untuk kita mendapat contohnya COVID itu adalah besar walaupun kita mendapat dos yang kedua. So kita perlu kerjasama keseluruhan rakyat Malaysia ini, memberi kerjasama kepada kerajaan untuk mengambil vaksin. Ini adalah salah satu usaha kita untuk mengelak daripada mendapat COVID dan gejala ini terus melanda negara kita lah. Ya. Mereka memang sangat berpegang kepada pendapat mereka. Golongan anti vaksin ni ada satu jabatan ataupun grup yang berpegang kepada Jabatan netizen negara. Amanah dengan pegangan yang tidak sahih. Itu masalah dia. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan dahulu apa sebenarnya yang dirasai. Macam tadi doktor ada kongsikan trauma antara yang berlaku kepada individu yang menjadi mangsa sebaran berita palsu. Kita bawakan kita mendekati seorang mangsa berita palsu, berkaitannya gambarnya ditularkan arwah adiknya katanya meninggal disebabkan selepas suntik vaksin. Ini berkaitan dengan manipulasi berita untuk menyokong dakwah mereka. Ini laporannya. Berita palsu yang keluarga saya terima adalah apabila ada pihak yang tidak bertanggungjawab dari golongan anti vaksin, dia telah memuat naik pernyataan fitnah mengatakan kematian adik saya Nur Fazliana binti Nizal akibat oleh suntikan vaksin ketika usia kandungan 35 minggu. Isu ini diketahui oleh kami, iaitu kami sekeluarga, daripada ruangan Facebook di mana adik saya Nur Ashikin binti Nizal telah tag saya di satu paparan screenshot daripada Telegram kumpulan tersebut. Isu ni sangat mengganggu emosi keluarga saya lah, yang ketika itu sedang bersedih sebab kami kehilangan 2 orang dalam satu masa. Mak saya meninggal pada 6 hari bulan 8 dan 20 hari kemudian iaitu arwah adik saya pula.
Perasaan kami sekeluarga ketika itu sangat kecewa, sedih, marah dengan perbuatan mereka yang tidak bertanggungjawab ni. Yang lebih memeranjatkan ialah pihak ini telah memuat naik gambar arwah adik saya serta butiran peribadi, tarikh kematian dan menyatakan sebab kematian tu tanpa bertanya ataupun minta kebenaran dari pihak keluarga, terutama suami arwahlah adik ipar saya. Demikian ya, walaupun sudah meninggal tapi masih lagi menjadi mangsa fitnah dan manipulasi setengah pihak yang ingin menjayakan gagasan dakwah mereka. Ya. Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Fauziah untuk di saat-saat akhir perbincangan kita ni. Doktor, kita saban kali membicarakan tentang bahaya berita palsu ni dari sudut undang-undang, dari sudut akta dan sebagainya. Tapi kali ini kita nak tahu bagaimana kita sendiri sebagai rakyat ataupun sebagai individu untuk mengelakkan daripada berada dalam kelompok itu. Berada dalam kelompok yang ingin disebarkan, ingin percaya berita itu. Dari sudut bagaimana untuk kita mengelakkan, kerana keadaan ini tidak boleh dikawal lagi kalau kita sendiri tidak mengelakkan diri daripada berada dalam situasi itu. Iaitu kita kena ada kesedaran atau awareness lah. Saya ambil cerita seperti kes tadi, saya mengambil contoh kes di mana saya telah membuat sesi kaunseling secara talian di mana mangsa tersebut adalah anti vaksin. Kemudian oleh kerana dia seluruh 9 orang keluarga dia mendapat COVID dan salah satu dan yang paling teruk bapa dia meninggal kerana terkena COVID disebabkan oleh klien saya tersebut mengalami traumatik, mengalami kesedihan dan betapa saya terpaksa membuat intervensi, modifikasi tingkah laku untuk dia boleh menjadi okey baliklah. Ya. Jadi kesan pada berita palsu ini boleh menyebabkan kematian. Faham tak? Benda kita berada dalam negara kita ni berada dalam satu pandemik dan kita perlulah bersama untuk menangani isu ni. So dalam konteks ini kesedaran, pengetahuan perlu ada pada seseorang lah untuk tidak menerima menghadam segala bulat-bulat apa sahaja yang diviralkan. Saya selalu memberitahu dan selalunya melalui awareness saya kata pagi-pagi, tolong kalau misal apa sahaja berita tentang COVID yang berita buruk tentang COVID tolong delete. Kerana pagi-pagi kita macam mendedahkan, otak kita macam komputer. Bila kita dah dedahkan pada virus, benda tu akan terlekat dan dia akan terlekat sehari-hari. Faham tak? Dan bukan mudah untuk saya nak buat disputing atau nak betulkan balik irrational thought tersebut. So pertama sekali kita ambil tindakan, kita jangan beri perhatian pada benda-benda yang negatif lah. Pagi-pagi buka handphone, kalau ada benda negatif kita delete, kita jangan. Informasi daripada kerajaan, daripada pihak yang tepat kita dengarlah, sebab kita pun perlu juga informasi seperti berapakah jumlah pesakit, rawatan dan sebagainya. Di mana ada rawatan kita perlu dapat informasi lah. So kesedaran itu perlu adalah dalam masyarakat kita. Kedua, permekasaan lah, kita kena ambil tindakan tegas pada mereka yang terlibat dalam memviralkan benda ini kerana ia merancuni pemikiran rakyat kita. Ketiga, bagi mereka yang mendapat dah termakan dan tidak sebab mereka perlu buat intervensi lah, perlu datang buat sesi kaunseling, kita nak betulkan balik pemikiran mereka supaya mereka sedar keperluan untuk contohnya mengambil vaksin lah. Okey, baik. Terima kasih atas hujah diberikan kepada Dr. Fauziah Mat Saan, pakar kaunseling dan psikologi Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, memberikan sesuatu yang memukul minda kita untuk pagi ini supaya berinteraksi dan juga menganalisis semua berita yang kita terima. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia. Sekarang ni cabarannya bukannya nak cari ilmu je, sebab selalu orang kata cari ilmu, tapi cabarannya di sini untuk cari ilmu daripada sumber yang sahih. Itu dia. Saya kira semua institusi termasuk di masjid ke surau ke kena buat tentang topik ini ya. Kadang-kadang isu ini berlaku dalam kampung ya, dalam kejiranan, tapi tak ada semua pihak yang beri penjelasan. Perlu untuk semua dapatkan maklumat yang tepat demi membersihkan nama dan maruah seseorang. Ya,